Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya nak minta tolong kepada semua yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe supaya saya lebih seronok, lebih gembira, lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih berkualiti. Biar channel kita menjadi semakin besar dan boleh menjadi suara untuk rakyat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dulu ada satu video rakaman Rafizi berkata, kalau Pakatan Harapan menang, dia akan cari Azam Baki. Dia akan cari Azam Baki untuk tak tahu apa tujuan lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini Rafizi buat kejutan dengan beliau membuat penjelasan berkenaan perkara itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, daripada Malaysia kini Azam Baki dalam bahaya? Tidak juga. Rafizi kata cari Azam Baki, bukan itu yang saya maksudkan, kata Rafizi. Jadi apa maksud Rafizi sebenarnya? Begini ceritanya tuan-tuan dan puan-puan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi yang baru juga dilantik, iaitu Rafizi Ramli, pada hari ini menafikan dia mengugut Ketua Pesuruhjaya SPRM, iaitu Azam Baki. Azam Baki dalam kenyataannya yang sebelum ini, ketika beliau ditanya oleh wartawan mengenai perkara itu, diungkit semula oleh wartawan mengenai perkara itu pada satu sidang media pertamanya sebagai menteri pada pagi tadi. Rafizi telah menjelaskan bahawa dia bermaksud untuk mengatakan bahawa keutamaan apabila kerajaan baru mengambil alih adalah memastikan semua agensi pengukuhan kekuasaan berfungsi dengan bebas. Begitu maksud dia. Bukan nak korekkan, nak buat apa dengan Azam Baki. Cuma betul lah, Rafizi kata supaya semua penguat kuasa, semua badan-badan penguat kuasaan di Malaysia bertindak, berfungsi dengan baik, dan juga supaya tidak ada apa-apa pengaruh yang berlaku, tidak ada pengaruh politik, tidak ada pengaruh kuasa daripada orang-orang tertentu, termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Baguslah macam tu. Rafizi kata, saya tak rasa itu yang saya betul-betul cakap, kata Timbalan Presiden PKR itu. Tambahnya, saya fikir ia adalah political sound bites atau news sound bites. Tapi apa yang saya maksudkan ialah apabila kerajaan baru mengambil alih, katanya, keutamaan utama ialah untuk memastikan semua badan-badan penguat kuasa di Malaysia ini dapat berfungsi dengan baik, pertama, dan juga yang kedua, supaya segala-galanya dapat bebas dan mengikut undang-undang. Jadi tak adalah harap-harap kita harap-harap kerajaan baru ini tiada yang namanya pendakwaan terpilih, macam begitulah. Itulah yang mereka sebut. Saya pun baru belajar apa benda tu pendakwaan terpilih. Harap-harap betul lah apa yang disebut oleh Rafizi ini. Katanya bukan dia atau dia itu Azam Baki atau sesiapa sahaja atau saya sendiri. Kita kena berhati-hati dalam apa yang kita lakukan, tambahnya. Pada 17 November yang lalu, dalam satu ceramah throwback di Johor Bahru, Rafizi berkata, lepas menang pilihan raya, kami cari Azam Baki, insya-Allah, katanya. Rupa-rupanya bukan dia nak mengugutkan, menakut-nakutkan, ambil tindakan ke, bukan. Tapi supaya badan di bawah pimpinan Azam Baki, iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM, dapat berfungsi dengan baik, begitu, dan bebas. Katanya, saya tahu Azam Baki tengok ni. Saya harap bila PH menang, bila kami cari kamu jangan salahkan adik kamu sekali lagi, katanya. Waktu itu.
Rafizi berkata demikian susulan serbuan SPRM ke atas syarikatnya, iaitu Invoke Solution Sendirian Berhad. Tahun lalu, tuan-tuan dan puan-puan, Azam Baki telah menimbulkan satu kontroversi yang sangat besar selepas beliau didakwa memiliki hampir 2 juta saham dalam sebuah syarikat senaraian awam di antara April 2015 dan Mac 2016. Dan semasa itu beliau berkhidmat sebagai pengarah siasatan untuk SPRM. Jadi pada Januari lalu Azam berkata dia telah memaklumkan kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM bahawa saham itu sebenarnya dibeli oleh adiknya dan meminjam namanya, dan dia yakin dirinya tidak melakukan sebarang kesalahan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita sudah dapat penjelasan daripada Rafizi Ramli. Jadi baguslah, saya sebagai admin The Twin TV, saya gembira dengan perkembangan ini, iaitu selepas ini terutamanya penguat kuasa di Malaysia berfungsi dengan bagus dan tidak ada campur tangan, tidak ada kuasa-kuasa, tangan-tangan gaib. Itulah yang mereka sebutlah, tangan-tangan gaib yang campur tangan dalam apapun urusan, terutamanya siasatan-siasatan yang dijalankan oleh penguat kuasa ini. Termasuk kita harap seperti reformasi yang ingin dibawakan oleh Anwar Ibrahim, iaitu beliau mahu membebaskan badan kehakiman, lepas itu badan undang-undang daripada sebarang pengaruh politik, sebarang tangan-tangan gaib, sebarang kacau daripada siapa-siapa sajalah yang ada kuasa untuk kacau-kacau kah, untuk campur tangan kah. Kita harap apa yang dijanjikan, kita harapan aspirasi yang disebut semasa kempen pilihan raya dapat dilaksanakan. Saya yakin Anwar Ibrahim dan juga seluruh kabinetnya dapat melaksanakan aspirasi harapan yang diberikan, yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan kepada rakyat Malaysia. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun pendedahan Azam Baki itu telah mencetuskan kontroversi yang bikin bingung, tapi akhirnya yang paling penting adalah damage control, iaitu tidak ada lagi campur tangan kah, tidak ada lagi tangan-tangan gaib yang cuba untuk campur tangan dalam pentadbiran, pengurusan, dan akhirnya dalam tindakan penguatkuasaan badan-badan penguatkuasa di Malaysia. Terbaik Rafizi, buktikan kepada Malaysia bahawa kamu memang betul-betul boleh membawa Malaysia ke satu tahap yang baru, ke satu formula yang kamu selalu kata itu. Saya yakin, saya support kerajaan perpaduan ini. Kita menjunjung titah. Salah satu sebab kenapa saya sokong kerajaan perpaduan, kerana saya menjunjung titah daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong supaya kestabilan politik di Malaysia dapat dikekalkan. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.